Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam Sabah Memilih. Saya Nazri Kahar, kini berada di P188 Lahad Datu. Kalau dulunya parlimen ini dikenali dengan Parlimen Silam, tetapi sekarang Silam sudah menjadi DUN. Menjadi kecil atau besar tidak ada masalah, tapi mungkin signifikan mengapa kami memilih DUN Silam ini di bawah Parlimen P188 Lahad Datu. Kerana silam ini, kalau sejarah yang kita masih ingat, antara kawasan yang memiliki ahli UMNO yang paling besar di Malaysia. Itu saya masih ingat. Dan juga silam terletak di Lahad Datu. Kawasan ini di kawasan pesisir pantai timur Sabah. Isu berkaitan dengan pendatang tanpa izin, isu berkaitan dengan Felda Sahabat. Kita masih ingat bagaimana pencerobohan Felda Sahabat oleh anasir-anasir pengganas. Dan juga sampai sekarang, kalau orang yang datang ke Lahad Datu ini suka dengan makanan laut, inilah syurga selain daripada di Tawau dan juga di Semporna. Jadi saya amat berbangga seorang tokoh muda yang menampilkan untuk dijadikan calon bagi Perikatan Nasional dari Parti Bersatu, iaitu Tuan Haji Abdul Hakim Gulam Hassan. Sebelah kanan saya, terima kasih. Saya berada di kediaman beliau ini, sibuk kempen tapi sempat juga untuk memberikan sedikit masa bersama kami di Esrawani. Okey, Tuan Haji Abdul Hakim sebagai orang muda, pertama kali ditampilkan dalam kataupun Pelarian Negeri Sabah untuk Dewan Undangan Negeri Silam N62 Silam ini. Adakah sudah dijangka Tuan Haji akan dipilih sebagai calon dalam pelaraya ke-16 kali ini, ataupun bagaimana, Haji? Alhamdulillah, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertama sekali diberi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat, khususnya di kawasan N62 Silam ini. Kelebihan bagi mereka yang sudah established, apa pandangan Tuan Haji? Kerana mereka yang sudah menjadi wakil rakyat, 2 penggal, 3 penggal, masih terus dipilih, oleh parti ataupun menawarkan diri sebagai calon. Tetapi adakah itu sebagai satu kekangan ataupun sebenarnya mungkin sebagai satu inspirasi juga kepada Abdul Hakim? Alhamdulillah, kita melihat ini maksudnya calon-calon yang mana ada calon-calon lama yang masih lagi dikekalkan sebagai calon. Kita mengucapkan tahniah kepada mereka kerana maksudnya pimpinan masih memerlukan hikmat mereka, dan pimpinan juga dapat menilai, dan mereka ini juga masih mendapat sambutan di kalangan rakyat di bawah. Kita sedia maklum, kalau tiada yang lama, tiadalah yang baru. Ini jawapan selamatnya. Okay, tiada lama, tiada yang baru. Yeah. Jadi, tapi maksudnya pimpinan perlu melihat kebersamaan tu, kebersamaan antara orang lama dengan orang baru dalam kepimpinan. Okay. Kalau kita lihat profil calon ataupun parti yang diwakili oleh Abdul Hakim, iaitu dari Bersatu dan Perikatan Nasional. Kita tahu Bersatu datang dari Semenanjung. Jadi adakah itu satu kelebihan misalnya kerana bersama dengan Kerajaan Persekutuan, pastinya Sabah perlukan lebih banyak dana, lebih banyak projek, dan wakil rakyat perlu mendapatkan lebih banyak peluang untuk berkhidmat dengan masyarakat tempatan. Apa pandangan Tuan Haji tentang itu? Walaupun parti Pribumi Bersatu dia parti daripada Semenanjung, tapi sebenarnya itu satu peluang yang perlu rakyat di Sabah ini mengambil peluang itu demi kebaikan dan pembangunan negeri Sabah ini. Kita sedia maklum, Sabah ini dalam keadaan yang jauh ketinggalan dari segi infrastruktur, pembangunan, dan banyak lagi yang perlu dibangunkan di negeri Sabah ini. Jadi dengan adanya parti yang dipimpin sendiri oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita yakin dan percaya Sabah akan lebih membangun sekiranya Perikatan Nasional ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin
dipilih untuk mengambil alih kerajaan negeri pada 26 hari bulannya. Ya, bagi N62 silam, apa yang perkara Tuan Haji rasa begitu mendesak perlu diselesaikan kepada pengundi dan juga penduduk di silam jika Tuan Haji diberi mandat dalam pilihan raya kali ini pada 26 September? Silam ini masih memerlukan banyak lagi pembangunan. Antaranya ialah pembangunan bekalan elektrik yang masih lagi sehingga hari ini belum dapat sepenuhnya. Begitu juga tentang dari segi kesehatan, di mana kita tahu keadaan kawasan yang besar. Lepas itu kemudahan, maksudnya hospital dan sebagainya, kelengkapan hospital, dan kita juga dari segi begitu juga dengan segi keselamatan, pendidikan dan pembangunan luar bandar ini masih perlu, sangat-sangat memerlukan di kawasan Parlimen Lahadatu, khususnya di kawasan Dun Silam ini. Okey. Untuk itu, apa perancangan Tuan Haji jika dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri? Kerana suatu wishlist yang panjang itu, kalau kita dengar semula apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Abdul Hakim itu, satu perancangan yang banyak sekali. Tetapi perlu ada keutamaan ataupun priority. Kalau tahun pertama, tahun kedua, kadang kita ingin menjadi wakil rakyat yang efisien pastinya kan. Jadi kita janji ketika kempen betul, tetapi untuk deliver tu satu isu yang berbeza. Apa pandangan Tuan Haji tentang itu? Saya beranggapan perkara ini hanya mampu ataupun mudah dicapai dengan adanya hubungan baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Saya yakin dan percaya dengan hubungan baik antara kerajaan negeri dan persekutuan ini mampu dilaksanakan dengan mudah. Okay. Sebagai wakil parti yang boleh dikatakan muda kali ini ditampilkan oleh Perikatan Nasional, dan saya rasa isu berkaitan anak muda di Sabah ini menjadi satu isu yang biasa bagi Tuan Haji. Jadi bagi Tuan Haji untuk melihat peluang anak muda di silam ini dan Sabah keseluruhannya, apa perkara penting perlu diselesaikan, perlu diberi keyakinan oleh parti dalam pilihan raya kali ini bagi anak muda? Kita melihat anak-anak muda hari ini khususnya di kawasan Parlimen Lahadatu Dun Silam ini. Dan begitu juga negeri Sabah. Kita melihat ramai di kalangan anak-anak muda ini masih tidak mempunyai peluang-peluang pekerjaan. Ini sebenarnya menjadi satu masalah utama yang perlu diselesaikan dengan kadar yang begitu segera. Sebab kita lihat hari ini ramai anak-anak Sabah, khususnya anak-anak negeri Sabah ini terpaksa berhijrah. Mereka keluar meninggalkan keluarga mereka, lepas tu bekerja di Semenanjung, ada yang terpaksa keluar negara seperti Australia dan sebagainya, semata-mata untuk mencari peluang pekerjaan. Jadi kita bersimpati kepada mereka ni, sebab kita sedia maklum bahawa mereka juga mempunyai ibu dan bapa yang ada tinggal di kampung ini, tetapi mereka terpaksa berpisah jauh. Tidak dapat bersama kerana mereka mencari peluang untuk menyara kehidupan mereka. Kalau kita nak mencipta pekerjaan, kita perlu memiliki daya tarikan untuk datang ke Lahadatu dan khususnya di silam ini. Apa orang kata pun tarikan yang Tuan Haji rasa tidak dimaksimumkan, tidak dieksploitasi sepenuhnya oleh kerajaan sebelum ini? Dia satu yang kawasan yang mempunyai kaya dengan hasil, kaya dengan sumber alam. Dari segi, maksudnya dari segi pelancongan, dan banyak lagi peluang-peluang yang sepatutnya boleh diwujudkan di dalam kawasan ini. Begitu juga dengan, maksudnya dari segi latihan dan sebagainya. Semua ni peluang-peluang ni boleh
diwujudkan di dalam daerah kita ini sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat untuk datang pelaburan, pelabur biasanya ingin mendapatkan keyakinan ataupun keselamatan. Kita tahu pesisir pantai Timur Sabah ini ada isu keselamatan, isu sempadan yang begitu luas, kawasan sempadan negara dengan Indonesia dan juga Filipina itu cukup orang kata pun panjang. Jadi isu keganasan, isu PTI, isu Palau menjadi satu bualan biasa di Lahad Datu. Betul. Jadi kalau mereka tidak yakin dengan isu keselamatan, bagaimana mereka nak melabur? Kalau pelancong misalnya nak buat resort yang besar ataupun hotel-hotel yang hebat, mereka perlukan satu keyakinan mereka selamat untuk melabur dan akhirnya ada return of investment. Jadi bagaimana itu kalau dapat disuarakan di Dewan Undangan Negeri kalau Tuan Haji Abdul Hakim menang di silam ini? Okey, itulah pentingnya hubungan baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Yang mana kita hari ini kita bersyukur kerana di bawah pimpinan Tan Sri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikenali sebagai abah kita. Ya. Abah kita. Maknanya Yang Amat Berhormat Tan Sri ini begitu dekat di hati rakyat Malaysia ni. Dan kita tahu bagaimana keperhatian beliau terhadap masyarakat bukan saja di Semenanjung tapi termasuk di Sabah dan Sarawak. Dengan adanya hubungan baik ini, saya yakin dan percaya isu-isu apa juga isu seperti keselamatan insya-Allah dapat diselesaikan. Okey, akhir sekali Tuan Haji. Tuan Haji juga dekat dengan isu pendidikan. Apa kalau Tuan Haji dipilih nanti yang ingin ditambah baik ataupun ditingkatkan berkaitan dengan peluang pendidikan bagi anak-anak di Lahad Datu dan juga di Silam ini? Silam ini saya ingat satu kawasan yang cukup baik. Maksudnya keadaan yang alam semula jadi dia, dan Silam ini perlu menjadi satu pusat pendidikan. Sepatutnya menjadi satu pusat pendidikan. Sebab kita tahu antara faktor untuk kemajuan ekonomi bila wujud satu-satu pusat pendidikan, contohnya seperti mana UMS. Ya. Kita nampak bila UMS ditubuhkan di Kota Kinabalu, Sabah, maka di situ juga secara langsung mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan membantu kepada masyarakat di kawasan Kota Kinabalu. Dan di Silam ini satu pun sekolah menengah agama masih tiada. Masih tiada. Jadi begitu juga sekolah-sekolah di luar bandar dalam keadaan daif, uzur. Dan kita di kawasan, kalau kita tengok di kawasan Don Tunku, ada guru-guru yang terpaksa berulang alik daripada Silam ini ke Tunku setiap hari. Setiap hari kerana kekurangan pusat rumah kuartus guru di kawasan mereka, di kawasan Felda contohnya. Dan ini sangat penting. Selain itu juga kita lihat dari segi keselamatan, maksudnya bomba apa semua, Lahad Datu juga memerlukan, begitu juga di kawasan Tunku sebenarnya. Ini sangat-sangat memerlukan sebab dia keadaan yang sangat luas. Dan kita mengharapkan maksudnya pucuk pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mendengar rintihan ataupun suara rakyat khususnya di bahagian Silam ini di negeri Sabah ini. Kini saya berada di N61 Segama di bawah Parlimen 188 Lahad Datu. Segama merupakan Dewan Undangan Negeri baru yang diberikan oleh SPR dalam Pilihan Negeri ke-16 kali ini. Kalau dahulunya Segama berada ataupun pengundinya berada sama ada di Don Silam ataupun di Don Tunku, tetapi kali ini ada Don baru di bawah Parlimen Lahad Datu ini. Jadi saya amat bertuah calon yang akan mewakili Parti Cinta Sabah iaitu saudara Kamarudin Mohamad Cingki dapat kata pun bersama kami dalam Sabah Memilih pada hari ini. Terima kasih Cik Kamarudin kerana sudi ditemu bual dalam episod khas di Segama kali ini.
Cik Kamarudin, kita tahu N61 Segama ini mempunyai 16,000 pengundi dan majoritinya di kalangan masyarakat Bugis, masyarakat Bajau dan juga etnik pribumi Sabah, selain sedikit etnik Tionghoa ataupun Cina. Apakah yang menyebabkan Cik Kamarudin, seorang profesional, latar belakangnya undang-undang, seorang peguam yang hebat di Lahad Datu dan juga Sabah ini, pastinya ada yang menyebabkan Cik Kamarudin membuat keputusan ingin menawarkan diri sebagai parti Cinta Sabah dalam pilihan raya kali ini. Apa yang menyebabkan menerima ataupun peluang ataupun pelawaan dari parti Cinta Sabah untuk bertanding dalam pilihan raya kali ini? Apa sebabnya? Ya, sebenarnya saya menawarkan diri sebagai calon Parti Cinta Sabah N61 Segama kerana semasa saya berkhidmat kepada masyarakat sebagai peguam, saya telah mendengar ramai keluhan daripada masyarakat kampung di Segama, yang mana Segama ini terdiri daripada kampung-kampung, ya. Dia tidak sama dengan Silam, yang mana Silam terdiri daripada kawasan bandar. Jadi masyarakat kampung mengeluh bahawa kampung mereka terpinggir dari segi pembangunan dan perlu dibantu, ya. Perlu dibantu secara khusus oleh wakil rakyat, ya. Tapi malangnya wakil rakyat yang sebelum ini tidak memberi perhatian, ya, perhatian kepada kampung-kampung. Banyak kampung terpinggir, terutama dari segi pembangunan. Ya, rakyat semakin hari semakin susah. Ya, pembangunan tidak dilaksanakan. Terutama dari segi jalan raya, ya, masjid, fasiliti, infrastruktur seperti internet dan juga peparitan. Okay. Jadi saya menawarkan diri agar saya dapat membawa perubahan kepada kampung-kampung ini yang mempunyai masalah yang perlu diselesaikan, ya, oleh seorang wakil rakyat. Okey, Cik Kamarudin, kalau kita turun ke padang, kawasan kampung, kawasan pedalaman, mereka tidak memiliki infrastruktur asas. Pada kali ini dalam manifesto yang dikongsikan oleh Cik Kamarudin berkaitan dengan isu infra asas di Segama, apa kataupun keutamaan dalam dapat melaksanakan janji-janji tersebut jika dipilih? Adakah time frame-nya dari sudut waktu jangka masanya ataupun bagaimana? Apa yang Tuan Kamarudin rasa perkara infra asas ini perlu diselesaikan? Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, infrastruktur seperti peparitan perlu dilaksanakan dengan segera, memandangkan apabila hujan lebat, hujan lebat, penduduk kampung akan mengalami masalah banjir kilat, yang mana akan menyusahkan, ya, penduduk kampung tersebut. Masalah internet juga menjadi keutamaan yang perlu diberi perhatian. Ya, seperti mana baru-baru ini terjadi aduan daripada seorang adik bernama Wiona yang mana memerlukan internet, ya, di kampungnya sehingga terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan akses internet, ya, tetapi telah dipolitikkan, ya, dan telah didakwa berbohong untuk mendapatkan populariti. Ya. Sebagai wakil Dun Segama, ya, kita akan usul bahawa supaya talian jalur lebar di kawasan Segama dinaik taraf, ya, supaya semua penduduk mendapat manfaat daripadanya, terutama pelajar di masa Covid ini yang memerlukan talian internet, ya, untuk pembelajaran di sekolah. Maksudnya pembelajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian. Okey, Cik Kamarudin, sebagai muka baru yang ditampilkan oleh PCS juga berhasrat besar nampaknya dengan meletakkan di kesemua 73 DUN di seluruh negeri Sabah dalam pilihan raya kali ini. Adakah Cik Kamarudin rasa PCS ini satu parti underdog ataupun parti yang benar-benar membawa cita rasa Sabah ataupun bagaimana? Okey. Parti Cinta Sabah bertanding 73 kursi. Maksudnya semua kursi di Sabah. Ini menunjukkan keikhlasan Parti Cinta Sabah
untuk mewujudkan satu kerajaan negeri yang dipimpin 100% oleh rakyat Sabah dan tidak ada campur tangan daripada Parti Semenanjung. Ya, dan kita dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Anipah Aman yang mana merupakan seorang bekas menteri luar dan sangat berwibawa dan berpengalaman untuk mentadbir negeri Sabah ini. Dan calon ketua menteri kita adalah Datuk Seri Anipah Aman, insya-Allah. Ya. PCS pastinya ingin menggembeling kekuatan nasional Sabah, kan begitu kan? Jadi kenapa ini penting? Tidak mahu berdamping dengan parti dari Semenanjung. Adakah kerana ingin melihat PCS menjuarai hal-hal berkaitan dengan hak Sabah dalam MA 63 ataupun bagaimana? Okey. Parti Cinta Sabah memperjuangkan hak-hak orang Sabah seperti yang termaktub di dalam MA 63. Kita mahu negeri kita dipimpin oleh bangsa oleh rakyat Sabah itu sendiri, dan kita tidak mahu campur tangan daripada Parti Semenanjung. Tetapi kita akan bekerjasama dengan Parti Semenanjung tetapi tidak bergabung. Jadi apa-apa pun keputusan akan dibuat oleh rakyat Sabah yang mana yang faham ya masalah-masalah yang berlaku di Sabah. Okey. Dalam pilihan raya kali ini di Segama akan berlaku 8 penjuru. Ya, antaranya muka-muka lama pun ada seperti mantan Menteri Kabinet kita Muhammadin Ketapi dari Parti Warisan, dari Perikatan Nasional, dari Bebas Khamis Burhan dan sebagainya. Bagaimana orang kata pun pandangan Cik Kamarudin, adakah ini satu pertarungan yang hebat dan juga pertarungan yang sengit kerana masing-masing cuba menampilkan anak tempatan yang mewakili kaum yang menjadi dominan di kawasan Segama ini seperti masyarakat Bugis dan sebagainya. Apa pandangan Cik Kamarudin? Okey, saya yakin rakyat Segama akan memilih Parti Cinta Sabah, memandangkan Parti Cinta Sabah adalah parti yang ikhlas dan tulus memperjuangkan hak-hak Sabah. Tidak seperti parti-parti yang lain yang cuma membuat janji dan yang tinggal hanyalah janji. Isu keselamatan, apa pandangan Cik Kamarudin jika dipilih sebagai ADUN Segama ini, bagaimana isu keselamatan perlu diberi perhatian oleh kerajaan? Ya. Berkenaan dengan isu keselamatan, saya yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Panglima Anipah Aman yang mana merupakan menteri luar yang berjaya menangani isu kes-kes antarabangsa seperti kes Tan Duo, dan saya percaya beliau akan berjaya menyelesaikan masalah-masalah. Apa kekurangan di Lahad Datu jika dapat diutarakan di Dewan Undangan Negeri ataupun kepada peringkat persekutuan yang perlu ditingkat tarafkan ataupun ditambah baik di kawasan Lahad Datu ini? Pada pandangan Cik Kamarudin. Pada pandangan saya, petugas anggota keselamatan perlu diperbanyakkan lagi dan dipertingkatkan ya. Dan saya merasakan satu perumahan disediakan di Tungku untuk agar sempadan kita dapat dijaga ya dengan lebih baik. Sekarang memang tidak wujud untuk tidak wujud ya. Tidak cukup ataupun tidak cukup ya. Kita tidak ada perumahan untuk pasukan keselamatan di Tungku Lahad Datu ini ya, yang mana untuk menempatkan lebih banyak lagi anggota keselamatan bagi menjaga sempadan kita. Okey. Bagi Cik Kamarudin juga melihat orang kata pun Tungku, Segama, Kunak dan juga di Silap ini satu kawasan yang luas kan. Tak sama macam ahli Dewan Undangan Negeri Wakil Rakyat di Semenanjung, kawasannya kecil-kecil, tetapi di Sabah populasinya tidaklah berapa besar tetapi kawasan yang begitu luas. Apakah cabaran yang paling kata pun dekat dengan wakil rakyat di sini untuk supaya mereka dapat dekat dengan rakyat, dapat berjumpa setiap kali turun padang dan sebagainya? Apa cabaran yang terbesar menjadi wakil rakyat di kawasan Segama ini pada pandangan Cik Kamarudin? Saya tidak merasakan susah ya untuk menziarah ataupun melawat kampung-kampung ya di kawasan Segama ini, memandangkan ini adalah
adalah jiwa jiwa saya dan semangat saya untuk menjaga kebajikan kampung-kampung di Segamat ini. Ini persoalan sama ada kita mahu ataupun tidak saja untuk melawat dan bertemu mesra dengan rakyat di kawasan Segamat ya. Itu orang kata pun hasrat utama. Hasrat utama. Cik Kamarudin, akhir sekali, bagaimana nak memberikan inspirasi kepada anak muda yang masih di bangku sekolah, sekolah rendah hinggalah sekolah menengah, supaya lebih ramai orang seperti Cik Kamarudin akan dilahirkan di Segamat ini, latar belakang akademik yang lebih tinggi, mereka boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik, mereka mempunyai kelayakan yang hebat dan akhirnya dapat orang kata pun menaikkan nama Segamat di kawasan Sabah ini. Bagaimana itu diinspirasikan kepada anak-anak muda di sekolah sekarang? Ya, saya memberi nasihat kepada anak muda agar mementingkan pendidikan. Tanpa pendidikan, kita tidak akan pergi jauh. Ya, apabila kita ada pendidikan, kita boleh mengubah nasib hidup kita kepada yang baik, kepada lebih baik lagi, insya-Allah. Ya. Bagi anak muda yang mungkin tidak minat dalam bidang pendidikan, akademik tinggi, tapi mereka ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan, apa perkara yang Cik Kamarudin rasa perlu disediakan kepada mereka ini? Diberi galakan ataupun peluang bagaimana untuk anak-anak muda ini berkecimpung dalam bidang keusahawanan? Tidak kiralah dalam online ke, buka food truck ke, ataupun ada premis perniagaan dan sebagainya. Ya. Untuk anak muda yang ingin menceburi perniagaan, kita kenalah beri sokongan kepada mereka, terutama dari segi kemahiran dan juga yang paling penting sekali adalah modal. Walaupun kecil, tetapi biarlah sebagai permulaan untuk anak-anak muda kita memasuki bidang perniagaan yang mereka ingin ceburi. Terima kasih Cik Kamarudin yang sudi ditemu bual oleh Esrawani dalam slot Sabah Memilih pada hari ini. Cik Kamarudin akan ditentangi lagi 7 calon lain dari pelbagai parti dan juga ada juga dari calon bebas. Pastinya pertarungan di Segamat ini akan dilihat antara hot seats bagi Parlimen Lahad Datu selain daripada kawasan-kawasan lain yang mempunyai tokoh dan juga parti yang menampilkan diri sebagai calon dalam pilihan raya negeri kali ini. Segamat penting untuk kita lihat ke mana arah undi pengundi Segamat dalam 26 September akan datang. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.